Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher of teachers. He changed the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat yang ke-24. Kita membaca kitab fiqih aulawiyat. Kita masuk kepada tajuk yang baru, perbandingan di antara beberapa mafasid. Perbandingan di antara beberapa kerosakan. Jadi kita dah baca dahulu, dalam kebaikan, dalam perkara yang baik pun ada darjatnya. Di dalam perkara yang merosakkan pun ada darjat-darjatnya ataupun kedudukan-kedudukan dia. Baik, kita tengok. Kita telah mengetahui bahawa kerosakan juga adalah berperingkat, sebagaimana di dalam maslahah-maslahah. Riba tu saja ada berapa peringkat. Tahap makan riba. Yang paling kecil dosa makan riba ni macam zina dengan mak sendiri. Itu dosa yang paling kecil. Orang yang terlibat dengan riba ni macam zina dengan mak pak dia sendiri. Bayangkan kalau yang hak lain lebih daripada itu. Ada berapa puluh darjat tingkatan riba. Mafsadat yang ditinggalkan dalam peringkat daruri bukanlah sama dengan peringkat keperluan maupun tahsini. Jadi kerosakan yang berlaku dalam peringkat darurah adalah lebih besar daripada peringkat yang dipanggil keperluan ataupun tahsin, hanya sebagai aksesori. Mafsadat yang sampai membahayakan nyawa, membahayakan harta benda, peringkatnya di bawah mafsadat yang membahayakan jiwa. Kalau sekadar membahayakan harta benda, tak apa lagi. Yang paling membahayakan ialah membahayakan jiwa. Demikian juga membahayakan jiwa belum lagi berbahaya, sebagaimana bahayanya merosakkan agama dan akidah. Itu tahap kerosakan tu. Kalau setakat rosak rumah, tak apa lagi, boleh repair. Yang takutnya ialah rosak jiwa, rosak nyawa, tak apa lagi, habis kuat mati. Yang bahayanya ialah merosakkan akidah, mati dalam kufur.
Jadi kerosakan ini berperingkat-peringkat. Ada kerosakan yang sekadar membahayakan harta benda. Ada juga yang membahayakan jiwa kita. Ada juga yang membahayakan agama kita, yang membahayakan akidah. Jadi kerosakan yang paling daruri sekali, yang paling besar sekali ialah kerosakan akibat agama. Menjadikan agama kita ni syirik, menjadikan kita ni murtad, menjadikan kita ni rosak macam orang kafir. Yang ni yang paling bahaya sekali. Setakat dia tu tak kerja, tak apa, pergi minta baitul mal, tak apa. Tapi kalau dia tu sampai pada satu tahap pergi sembah tokong, pergi sembah patung berhala, ini satu mafsadah yang membahayakan. Baik, kita lihat yang seterusnya, dalil-dalil usul fiqih tentang tahap-tahap kerosakan. Mafasid ataupun mudar ataupun benda darurah adalah berperingkat. Yang pertama, peringkat dalam bentuk. Dalam bentuk itu berubah. Saya lihat tentang satu kecenderungan orang-orang ataupun artis-artis menutup aurat. Sudah sebut di Masjid Bukhari, bagus, alhamdulillah. Ya, menutup aurat itu bagus, wajib. Tetapi sebenarnya daripada segi mudarah, walaupun mereka menutup aurat, tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang tak disuruh. Walaupun mereka menutup aurat, bagus dah. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga masih lagi aktif menyanyi, menari, melenggang-lenggok. Sebenarnya lagi bahaya pada orang ramai daripada yang tak bertudung. Yang tak bertudung tu kita tahu dah salah. Salah perbuatan tu. Tapi bila yang bertudung pun duk bergelek sekali juga, orang akan anggap, oh tak apa, janji bertudung. Dia tengok tu, bahayanya di situ. Dia kata tak apa, dah tudung elok tu. Padahal duk bergelek lagi. Padahal salah juga tu. Yang dikatakan taubat tu ialah berhenti terus. Terus duk buat dah, terus duk terlibat dah, itu baru dikatakan taubat. Tetapi kalau kita sekadar bertaubat, sekadar pakai tudung, kemudian masih lagi terlibat secara aktif dengan perkara-perkara yang haram, masyarakat lagi akan tengok, oh nampak, esok menyanyi pakai tudung, tak apa, tak salah. Padahal hukum tu tak sama juga, walaupun bertudung tak bertudung. Tapi dia risikonya akan lagi berbahaya daripada yang tak bertudung. Yang tak bertudung tu kita tahu dah, apa tu tak tudung lagi, duk gelek lagi. Kita nampak tak tudung tu tak elok. Tapi bila dia dah bertudung, bergelek juga, akhirnya orang akan nampak benda itu sangat baik. Nampak dia tu menyanyi pun, walaupun menyanyi masih bertudung, pakai tu bagus sangat. Padahal tak, masih lagi belum bagus. Baik, jadi dia kata ada peringkat dalam bentuk. Bentuknya itu. Ada juga kerosakan yang mendatangkan kesan. Kesan jangka panjang, kesan jangka pendek. Kesan itu. Apa berlaku kepada kita bila pengajian tidak ada? Kerosakan dia majlis ilmu tidak ada. Apa yang kesan yang akan berlaku? Dia akan berlaku pada kesan. Begitu juga bahaya yang diakibatkan dengan sesuatu kerosakan. Bahayanya yang akan datang kepada kita. Jadi apa benda sekalipun yang kita kena buat, kita kena fikirkan 3 benda ini. Apa benda yang kita nak buat, kita kena fikir yang pertama, bentuk. Apa bentuk yang kita nak buat. Yang kedua, apa yang terjadi pada kita kalau kita buat. Dan yang ketiga, bahaya yang mendatang. Jadi kena kaji semualah. Misalnya kita ni, saya buat contoh, kita ni janda misalnya, umur 60 tahun. Nak kahwin, bagus. Nak kahwin dengan siapa? Dengan duda, umur 70 tahun. Bagus, niat kahwin. Tapi dia kena ada berfikiran. Mana baik, mana jahat. Mana yang elok, mana yang tak elok. Dia kena fikir tu. Memang kahwin tu elok. Tapi peringkat kita sekarang ni, elok ke tak elok? Elok banyak ke tak elok banyak? Tu kena fikir. Kena fikir ni. Sekarang makcik nak kahwin sebab apa makcik nak kahwin? Fikirlah elok. Makcik nak kahwin sebab makcik sunyi. Okey, yang kedua makcik kena tengok. Pasal apa? Yang kedua, dengan siapa makcik nak kahwin? Dengan duda. Duda ni sihat ke penyakit? Baru lepas keluar hospital Ustaz. Oh, sudah. Berapa lama di hospital? 6 bulan Ustaz. Dia pasal apa yang makcik nak kahwin dengan dia? Dia take penyakit. Dia kata makcik nak cari pahala. Pahala banyak. Makcik dah lama dah tak ada pahala. Belah orang sakit pahala banyak Ustaz. Betul juga, menangkan makcik lah.
Jadi dia kena kaji banyak benda tu. Anak menantu makcik berkenan tak? Kena berkaji. Itu baru makcik yang nak menikah. Begitu juga kita, anak remaja yang nak menikah. Saya ni ustaz, budak universiti. Menikah ni bagus tak? Bagus. Sekarang saya nak menikah. Saya baru tahun 1. Mak saya tak setuju, bapak saya tak setuju. Pak siapa yang nak menikah? Sebab kami bercinta di universiti. Kami takut kami terjerumus, kami terlanjur ke apa-apa, jadi kami nak menikah. Kebaikan dia ialah kami selamat daripada maksiat. Okey, apa pula yang tak baiknya? Tak baiknya mak marah, pak tak setuju. Ini yang kena kaji ni. Di antara nak menyelamatkan diri daripada zina, nak menyelamatkan diri daripada buat maksiat, ataupun mengundang kemarahan mak bapak sebab menikah awal tak ada habis mengaji. Mana yang lebih besar kerosakan dia? Sebab tu saya sebut pada dia, kalau dah tahu mak tak setuju, bapak tak setuju, bapak marah ya amat-amat, dan kamu pula nak nikah sangat-sangat pasal duk cinta dengan dia, senang cakap, jangan bercinta. Dah. Ustaz. Orang kampung kata tak tahu tuan-tuan sebut apa. Saya belah batu korang tu sebut Ustaz, lagi 2 tahun lepas tu hang menikah lah. Ustaz, tak usah bercinta, tak usah jumpa, tak usah dating, tak usah apa. Boleh tak? Mana boleh ustaz? Awak yang tak boleh pula, tu bukan lelaki hang. Tu bukan lelaki hang. Hang sekadar bercinta aja, SMS apa bila kurang aja. Sekarang buat keputusan, buat elok-elok. Jadi supaya mak pak tak kecil hati, supaya hang tak bergaduh dengan mak pak. Sebab kita bukan nak hidup sehari dua dengan lelaki kita. Saya takut kami duduk berjumpa, saya takut kami terlanjur. Tak usah jumpa. Tak usah jumpa. Tak terlanjur lah. Tak jumpa siapa, kami living couple. Bukan masalah living couple, tak couple, masalah dia kalau hang tak jumpa, tak jadilah. Ayat ni yang kitab ni ajak pada kita, bila kita nak buat sesuatu benda, kaji bentuk dia, kaji kesan dia, kaji bahaya dia yang akan menimpa kepada kita. Untuk itu para fuqaha menetapkan sebilangan kaedah yang sesuai dengan hukum-hukumnya yang paling penting. Antara lain la darar wala dirar. Pertama, usul fiqh sebut bagaimana nak mengelakkan kerosakan, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan dan memudaratkan orang lain. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Hang naik motor, tayar dua-dua di bawah. Pasal apa tayar satu di atas? Hang mudaratkan diri hang. Bukan setakat diri hang mudarat, orang lain pun jadi susah. Buatnya hang nonong belangak depa pasal apa? Maknanya angkat motor, tayar motor sebelah tu dipanggil apa? Mafasid, merosakkan. Saya ni pergi kedai. Duk kedai Cina misalnya, bukan Islam. Bila saya duk kedai bukan Islam, saya minta dekat dia tokek teh off. Dia pun hantar dekat saya, dia bubuh teh off dalam gelas. Pada gelas itu ada kasbah. Ditulis pada gelas tu kalsbah. Saya pun minum. Hukum minumnya halal sebab saya minum teh. Tetapi ada orang di taman kita lalu dekat kedai Cina tu. Dia tak tanya, dia tengok je Ustaz Kazim minum kalsbah. Dia balik, dia pergi habaq kat Haji Mat. Dia kata tu saya panggil Ustaz Kazim rajam mengapu dia minum arak kalsbah. Aku tengok dengan mata dia sendiri. Hang tengok tulisan, hang tak pergi test. Adakah saya salah? Ya, saya salah sebab saya mendatangkan fitnah pada orang. Yang kata pergi minum kedai bukan Islam, ada cop kau sebut tu buat saya apa? Yang keduanya salah pula pada orang yang pergi tuduh tadi. Yang pergi tuduh pasal apa? Tanyalah ustaz minum arak ke? Tanyalah. Pasal apa yang duk bisik? Dia minum arak. Pasal apa bisik lagu tu? Jadi dua-dua salah. Saya salah sebab menimbulkan fitnah. Orang yang fitnah pun salah sebab memfitnah orang lain. Sebab tu kaedah fiqh kata la darar wala dirar. Jangan mendatangkan fitnah pada kita dan jangan orang lain tuduh pada kita, menyebabkan orang tuduh pada kita. Selamat. Ambil jalan selamat. Apa-apa pun ambil jalan selamat. Jangan la darar. Jangan mendatangkan susah pada diri kita dan mendatangkan susah pada orang lain. Supalah tuan-tuan kalau guna kaedah ni, letak parking kereta pun tuan-tuan tak jadi la darar. Jangan letak depan rumah orang, jangan letak parking sampai orang tak boleh keluar, orang lain jadi susah. La darar wala dirar. Ini benda yang tuan-tuan kena pegang. Jangan merosakkan diri sendiri dan jangan merosakkan orang lain. Nombor 1.
Jadi kalau daripada sini orang dah faham, dia tak akan pinjam duit alung. Bila pinjam duit alung bukan setakat merosakkan diri dia, dia merosakkan anak isteri dia. Dia merosakkan keluarga dia. Bila dia dah rosakkan diri dia, dia menyusahkan orang lain. Itu yang datang jumpa saya, Cikgu Tadika. Minta pinjam 5,000. Saya tanya pak saya apa? Pak saya nak pinjam, nak bayar duit alung. Hari ni alung minta duit, tolonglah Ustaz. Bila kita bagi 5,000, besok dia minta lagi, besok lagi tahu 5,000 Ustaz tahu. Oh kopak lah saya. Bukan kata saya kopak, bank mengkopak tuan-tuan. Saya tanya pak saya apa yang akak pergi pinjam dekat alung. Sekarang akak jadi susah, orang lain pun jadi susah. Berapa banyak lagi benda yang boleh dipinjam. Kenapa nak pinjam pada alung, angah, acik? Dia kata sebab bank tak bagi saya pinjam. Kalau bank tak bagi pinjam, tu sah menega. Yang akak pergi gatai, pergi buka tadika, pasal apa? Buka benda lain. Pergi menega gorpis. Goreng pisang. Gorpis. Goreng pisang. Gorpis. Dah lah. Pinjam 500 cukup dah. Ni nak buka tadika dengan ekor lah, nak lukis Mickey Mouse lah apalah, nak sewa lah apa, lu habis duit banyak. Orang tak hantar. Bila orang tak hantar, macam mana nak bayar? Jadi dah timbul masalah pada kita. Jadi apa yang tuan-tuan nak buat, nak pinjam ke, nak buat apakah, la darar wala dirar. Nombor 1. Nombor 2, ad-darar yuzalu biqadril imkan. Kerosakan itu dihilangkan sedapat-dapat mungkin. Nombor 2, kaedah usul nombor 2 ialah bila berlaku kerosakan, cepat-cepat repair. Tak usah biar. Tuan-tuan dah tengok dah kipas ni duk bunyi krek hampir repair. Dia longgar kah? Skru dia tak betul kah? Dia grease dia dah habis kah? Wire dia cabut kah? Setengah kan bunyi apa aja Din? Tak tahu, biasa orang kita bazar. Besok putih kepala dia. Jangan kita duk kata biasa benda ni biasa. Dah tuan-tuan, saya jenis tu. Saya main ni pancit tayar tengah jalan, terbelah tayar saya. Aduh, kata Allahu Akbar. Bila sebut saja tayar, buat keluar tayar spare halus pula tu. Halus gila tayar ni. Besar 4 jari kita ya. Ni dan ke nak pergi Taman Muhibah ni. Lah ya tak ya pun kena pergi cari kedai tayar juga. Malam ni juga tukar nasib baik kedai kat taman tu ada. Pasal apa? Pasal benda tu. Tak boleh kita kata besok Ustaz, besok lah Ustaz. Besok tu saya nak pergi Langkawi pula. Ingat senang tuan-tuan nak berenang di laut tu tayar ni. Jadi tuan-tuan dia tak boleh kata duk halai balai mai tukar tayar tu pula. Cina tu kata pula Encik lu punya nak sudah makan lah. Dia sudah makan lah ni, tak boleh ni. You jalan jauh ke? Memang saya jalan jauh. Saya kata besok you main kita tukar nak baru lah. Besok kena tukar dulu lah. Pasal apa? Pasal kaedah fiqh sebut ad-darar, benda yang buruk yuzalu biqadril imkan. Kalau boleh secepat-cepatnya tukar. Jangan buat. Jangan buat. Saya ni tuan-tuan duk jaga beratus budak-budak sekolah. Kadang-kadang striker punya kecil pun boleh bergaduh satu asrama. Jadi warden kena ambil cepat. Ada baru ni budak-budak sekolah saya duk tengkar pasal striker. Striker hak kita bagi kat depa cabut putih wayar. Jenis duk tarik-tarik perut putih. Yang warden tak habaq dekat pengurusan. Jadi ada satu orang, dia ada striker spare dalam bilik dia, dalam loker dia. Jadi budak-budak lain duk tengok striker dia ada, pinjam woi, pinjam woi, dia tak bagi. Bila tak bagi, budak-budak kata apa? Kedekut, woi, kedekut, hang kaya dengan tu lah, hang makanlah striker hang. Budak ni marah lah, aku striker hang pasal ikut. Striker punya pasal ya. Sebab tu kita tak boleh benda-benda yang kecil ni tuan-tuan, tak boleh. Benda kecil ni kaedah fiqh dia sebut, kaedah usul kata cepat-cepat ubah. Cepat-cepat ubah, tandas tak ada, buat baru lah. Kan? Elok tuan-tuan. Selak tak ada, ganti selak baru. Jangan kata selak patah lah tandas kita anu pintu selak tak ada lah. Apa susah start motor pergilah balik kencing di rumah. Tak apalah rumah kita di sini. Taman Muhibah balik start motor balik rumah pederak. Ni hak jenis taman tak muhibah. Nak start kereta pergi cari pula tak mana. Dengan selak tak ada, pintu tak ada. Jadi benda yang kecil, mudarat yang kecil jangan dibiarkan. Kita tengok isteri kita ni duk main Facebook.
Duk malam-malam duk jaga, duk Facebook. Kita pun jaga. Main FB dengan siapa ni, tweet dengan siapa. Ni dengan kawan cek. Kawan mana pula aku tak ada tengok ni. Kawan dululah satu sekolah, baru reunion raya tu jumpa, dah 30 tahun tak jumpa. Tu dah tanya macam-macam. Cukup. Benda yang dilepas jangan dikenang. Hang kenang jadi ikut lain pula. Ni hang kenang laki hang ni. Duk tidur seorang-seorang dalam bilik tu. Duk tunggu hang bila nak habis. Kena cepat-cepat tuan-tuan. Tuan-tuan duk biak, lama-lama jadi ikut lain. Tu kena jaga tu, benda tu. Supalah juga isteri-isteri pun duk tengok suami duk simpan handphone, bila pegang ambil cepat, bila balik rumah duk katuk pasal apa ni handphone dia macam ni. Mesti ada something. Cek tengok abang pasal apa handphone abang lain. Kena kaji. Jadi kod lain. Sebab tu benda yang mudarat kena cepat. Apa benda sekalipun. Jangan duk biak. Bila biak, lama-lama dia jadi merebak. Serupa itulah dalam jemaah kita. Dalam jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau. Jangan ada benda-benda yang orang tak puas hati. Yang ni orang tak puas hati. Jangan duk biar lama-lama jadi merebak. Apa benda yang orang tak puas hati cakap. Keuangan ke, apa pengurusan tak betul ke, perbetul siap-siap. Kerana lama-lama dia jadi barak dalam sesuatu kesatuan. Baik. Kemudian yang ketiga. Kerosakan itu tidak dihilangkan dengan menimbulkan kerosakan sejenisnya atau lebih besar daripadanya. Kaedah yang ketiga. Nak menghilangkan sesuatu kerosakan, janganlah menimbulkan kerosakan yang lain pula. Sehinggalah mendatangkan kerosakan yang lebih besar daripada dia. Yang tu tak boleh pula. Tak boleh. Misalnya tuan-tuan ni ada satu tok guru. Dia mengajak, adalah tuan-tuan tak berkenan. Ya anak murid dia ramai. Tuan-tuan kata, ustaz jangan duk main dah bulan depan. Hara tempat kami ni. Dengan sebab tuan-tuan pi buang dia. Habis sunyi sepi masjid tuan-tuan. Orang tak mau main dah. Jadi sebab tu nak buat sesuatu tu kena fikir dulu. Bincang. Yang dia mengajak 1000 hak betul. 1000 benda dia betul mengajak. Yang dia tersasui satu. Kenapa yang satu tuan-tuan nampak, yang 1000 yang betul tuan-tuan tak nampak? Kadang manusia ni macam saya lah. Masalah banyak, duk teringat kereta, teringat tayar lah, duk kena peratus pula tayar tu. Tiba-tiba pergi mengajak tuan-tuan. Ingatan saya ke mana? Kereta tinggal di kedai. Sekejap driver tak jumpa masjid, tak mana pula. Duk mengajak. Ingatan duk tinggal ke kedai kereta. Akhirnya saya tersilap sebut. Bila tersilap sebut, saya tak perasan. Tuan-tuan perasan. Bila tuan-tuan perasan, yang tu yang timbul. Ustaz Kazim merapu dah. Ada dia kata telan ayak tak batal puasa. Sudah. Dia nak sebut telan air liok. Dia pergi sebut telan air saja. Kita, dia kata telan ayak tak jadi batal, pelik ustaz ni. Dia terlupa sebut liok saja tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa? Apa salahnya pergi jumpa ada ustaz ni nak tanya sikit. Kita ni kalau telan ayak puasa batal ustaz? Batal lah. Tadi ustaz kata tak batal. Bila? Ada orang ya. Saya nak sebut telan ayak. Cakap elok-elok dengan dia. Pergi bisik dalam rumah ke. Pergi bisik dalam kereta dia ke. Jangan pergi buat. Pergi umum tuan-tuan. Kita minta maaf lah Ustaz Kazim. Kita tersaduk panggil main. Dia merapu mengajak ni. Tuan-tuan, akhirnya dia jadi musibah yang besar. Akhirnya masjid kita yang ramai, orang penuh pengajian dan sebagainya, orang kurang. Jadi berhati-hati. Jangan membuang sesuatu kerosakan yang menimbulkan kerosakan yang sama dengan dia ataupun lebih dahsyat daripada dia. Jangan sekali-kali buat begitu. Nombor 4. Yurtakabu akhaffud dararaini wa ahwanu asyarraini. Dijalankan dua kerosakan yang paling ringan di antara dua kejahatan yang paling kecil. Dia kata dalam nak menyelesaikan sesuatu, buang kerosakan yang kecil. Buang kerosakan yang kecil itu. Daripada menimbulkan kerosakan yang lebih besar. Dia menega mesin tebu, ayak tebu. Bila pergi menega ayak tebu, jari dia termasuk dalam mesin. Menjeriklah hamba Allah ni. Dengan mesin buat pergi hospital sekali. Buka kapit, ancok. Doktor kata kena potong. Tak potong, mati.
Potonglah janji menyelamatkan nyawa. Nyawa lagi mahal pada jari. Jangan marah ke doktor tu pula. Apalah doktor, nak potong-potong aja. Nak buat macam mana? Kalau tak potong berbahaya. Tuan-tuan, ni kencing manis. Doktor kata kena potong. Tak ada jalan lain lah. Tengok kaki dah tak elok dah. Potonglah. Jangan kita marah pula. Pasal nak selamatkan nyawa dia tu. Yang kita kena marah pada doktor ialah bila dia potong kaki yang tak sakit. Yang tu patut kita kena marah. Patut kena potong kaki belah kanan. Dia silap kaki belah kiri. Dia mamai apa, tayar dia pancik apa. Tahu dia potong belah kiri, tuan-tuan. Habis-habis sedang orang sakit ni buat lagu lain belah kiri ni. Hak sakit belah kanan, lah dua-dua tak ada kaki lah. Yang tu kena marah, tuan-tuan. Tapi kalau nak menyelamatkan nyawa, terpaksa buat. Nak buat macam mana? Terpaksa dibuat. Jadi kita tak boleh marah sebab nak menyelamatkan satu benda yang mudarat lagi besar daripada itu, terpaksa kita mengorbankan benda mudarat yang kecil. Yang seterusnya, yutahammalud darar al-adna li daf'id darar al-a'la. Kerosakan yang lebih rendah hendaklah dipertahankan untuk mencegah kerosakan yang lebih tinggi. Ya, sesuatu benda yang kita tengok benda ni yang lebih besar, kita kena jaga. Maka kita korban kalah benda yang kecil tadi. Ya, terpaksa kita korbankan. Cuba kita tengok masjid kita lah. Tak, pintu satu misalnya. Yang ni sayang Ustaz, kalau kita pecah ni sayang Ustaz. Duk kira sayang, kalau terbakar lah macam mana? Contoh lah. Kita terpaksa pecah juga supaya pintu ni senang masuk. Jadi kalau pintu satu tu memanglah kita sayang, cermin, kaca, apa semuanya ada belakang lah. Kalau kita pecah sayang, tapi kita kena fikir. Kalaulah jadi apa-apa, susah orang sini nak berjalan pergi sana. Kalau terbakar, macam mana orang nak lari? Kalau dia batal wuduk, macam mana dia nak keluar? Jadi kita kena ada pintu belah kanan ada, pintu belah kiri ada. Senang. Ni bila tengah semayang, batal wuduk, lagu mana dia nak lari? Sopalah tempat tu imam, lawa dah tempat tu imam. Ada mihrab, ada kubah, semuanya ada. Tiba-tiba pintu tak ada. Kalaulah dia batal, macam mana nak buat? Jadi kita kena tebuk sikit lah. Tapi sayang Ustaz, kita dah buat tile lawa semua dah. Tu so kira lawa lah. Hak kira tu imam ni. Buatnya dia cirit lagu mana? Kok mana dia nak pi? Contoh, sebab tu masjid tu ada tingkap pintu tak apa. Setengah masjid dia tak ada, duduk dalam gua. Tengah-tengah rukuk kentut. Batal semayang dia. Dia nak pergi ke mana? Tu dia menyorok balik mimbar menung. Bila buat-buat nak ambil ni lama pula dah. Hak ganti dia pun lama. Duk menyorok balik mimbar. Sebab tu kalau kita ada tingkap pintu dekat dia, lepas dia kentut, dia keluar, dia pergi belakang. Jadi terus duk fikir lawa, fikir sayang. Dia dulu tak buat pintu. Yalah dulu apa tak fikir. Patutnya apa fikir dulu dah. Apa duk kira lawa je. Dia kadang-kadang lawa ni kalau tak bermanfaat, tak guna. Biar tak lawa pun tak apa, asalkan banyak manfaat. Setengah orang duk fikirkan fancy, duk fikirkan lawa, tapi tak cantik daripada sudut penggunaan dia. Maka tak guna juga. Kita nak ialah penggunaan dia ialah selesa, senang manusia. Yang tu yang dipikirkan. Baik, yang terakhir dia sebut di sini dalam bab usul fiqh, yutahammalud darar al-khas li daf'id darar al-'am. Gangguan yang khas hendaklah dipertahankan untuk mencegah gangguan yang umum. Sesuatu benda yang tak elok, yang khas tak elok, kena jaga. Takut lagi banyak gangguan-gangguan lain yang akan datang. Jadi jaga yang ni dulu. Yang ni hak kau ni. Kalau hang tak jaga ni, dia merebak pergi kat budak-budak lain. Orang ni hang kena jaga-jaga. Dia ni mulut dia Allahu Akbar. Kalau kamu tak jaga dia, habis orang. Jaga dia dulu. Supaya kerosakan daripada dia tak merebak kepada lain. Jaga dia khas. Sebab tu dalam perlawanan bola sepak malam ni kan. Tuan-tuan kalah dah, tak ada lah. Perak pun nak kalah juga. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila sebut bola sepak, dia ada pemain khas yang jurulatih dia. Okey, hang jaga ni. Hang jaga pemain ni. Duk main hang tu. Sebab kalau yang ni hang tak jaga, dia cekap. Dia boleh passing bola ke orang, dia boleh bagi bola tinggi. Sebab tu dalam satu-satu pasukan, pemain yang hebat 2-3 orang dah kepung dah. Kepung 2-3 orang ni, habis patah kaki dia, tak boleh pergi mana. Coach dia kata tukar masuk alai pula.
Yang ni kaedah dia. Kepung dia seorang, tak boleh buat apa. Tu kaedah bola. Dia tengok mana striker yang bagus. Oh, Sapi Salih. Hang kepung Sapi Salih. Kepung dia dua orang. Asal dia bergerak, ikut. Asal dia pegang bola, ikut. Asal dia tanduk, kita himpit dia. Dia tak boleh bagi bola, dia tak boleh passing bola, dia tak boleh terima bola. Akhirnya tak gol. Tu yang kena 5-0. Itu kaedah dia gitu lah. Jadi kalau kita faham betul-betul, dalam masyarakat kita pun kena juga. Dalam bendang kita, tengok khas dia. Apa benda yang punca yang boleh jadi kena bom bendang kita ni. Padi kena bom, kena jaga. Apa punca dia? Punca dia. Dalam masyarakat juga, apa punca yang hari ni banyak masalah yang jadi kerosakan dia. Jaga yang khas itu, supaya dia tak merebak kepada benda-benda yang lain. Di antara yang kena jaganya ialah arak. Kerana arak itu mengakibatkan kerosakan kepada benda-benda lain. Kita tengok dalam TV hari ini, iklan tentang cetak rompak. Iklan tentang cetak rompak. Mula-mula dia jual CD cetak rompak. Dia kata, banteraslah lanun cetak rompak. Kerana lanun cetak rompak akan membawa kepada pelacuran. Akan membawa kepada pinjaman haram alung. Tu dalam keluar iklan TV dah. Daripada cetak rompak, dia boleh merebak kepada pelacuran, kepada pemerdagangan manusia, kepada perkara-perkara yang lain. Maka dijaganya ialah cetak rompak. Islam kata jaga apa? Jaga arak. Sebab arak itu ialah umul khaba'is, ibu kepada segala kejahatan. Baik. Perbandingan antara masalih dan mafasid. Baik, apa dia masalih? Masalih ialah benda-benda yang baik. Apa dia mafasid? Benda-benda yang tak elok, benda-benda jahat. Bila bertembung benda yang tak baik dengan benda masalih, kita nak nilai lagu mana? Anak kita balik bagi tahu, mak, saya nak kahwin. Umur kamu berapa dah? 27. Elok. Kamu nak kahwin dengan siapa? Dengan anak Pak Mae. Kenapa anak Pak Mae? Kesian, tadi Pak Mae main jumpa saya. Pak Mae kata anak dia mengandung. Anak dia mengandung tanpa nikah. Jadi laki-laki yang bertanggungjawab tak bertanggungjawab. Jadi saya ni rasa kesian dekat Pak Mae, kesian kat anak dia, mak, saya nak menikah dengan anak dia. Jadi apa pendapat mak? Bagus tak menikah tu? Bagus dah. Pergi menikah pula dengan orang yang mengandung tanpa nikah. Mak dia tanya, Pak Mae kata hantaran berapa ribu? Kira murah lah, 6,666. Tak sedar diri punya orang. Dah lah anak tu mengandung, letak 6,000 pula. Apa punya orang ni? Ni dia tuan-tuan. Jadi salah lah benda tu. Ada mak yang datang jumpa saya, minta buat sembahyang hajat, baca Yasin. Sebab anak dia 25 tahun, nak kahwin dengan janda umur 50. Sama bayar dengan mak. Dia 25, yang janda tu 50. Mak datang, dia kata, Ustaz, nak kahwin, kalau nak kahwin saya tak larang Ustaz. Tapi Ustaz tengoklah 50 Ustaz. Sebaya dengan saya. Saya kata Nabi Muhammad dengan Khadijah lebih kurang je makcik. Sama je. Dah lah. Orang kita gitulah. Duk kira Nabi bersepah dia. Ni anak saya. Tak lama lepas tu pula datang seorang lelaki, saya nak kahwin Ustaz. Mak saya tak bagi. Pak saya pun tak bagi. Dia kata, hak saya nak kahwin ni tua. Berapa? 50 dia kata. Umur abang berapa? 25 ke? Pandai Ustaz no. Saya kata pandai. Apa kemarin Mak Ahmad? Jadi tuan-tuan, jadi dia minta saya sembahyang hajat, minta supaya mak dia buka hati terima menantu ni. Jadi saya ni nak buat apa? Adakah saya nak baca Yasin sembahyang hajat, ya Allah janganlah bagi depa menikah, tak padan. Adakah saya nak sembahyang hajat, ya Allah bagilah depa menikah, padan. Tak. Saya buat apa ya Allah? Kalau jodoh ni baik untuk dia, mudahkanlah. Kalau jodoh ni tak baik pada dia, ya Allah bagilah yang lain yang terbaik padanya. Itulah doa kita buat. Nikah tuan-tuan. Menikah akhirnya. Kemudian saya jumpa dia, saya tengok dia pun macam 50 dah sekarang. Ini matching lah tuan-tuan. Ya, dulu masa muda, lepas menikah pun nampak tua lah. Macam 50 juga tuan-tuan. Itu keistimewaan dia. Jadi tuan-tuan untunglah. Keendahnya begitu. Jadi mintanya apa? Minta pada Allah Ta'ala supaya kalau ada jodoh ni baik, bagi baiklah. Kalau jodoh ni tak baik pada ya Allah, bagilah yang lain. Jangan kita nak bagi hancurkan. Jadi bila bertembung mafasid dengan benda yang muhsanat, benda yang masalah, kita kena buat yang terbaik di situ. Baik.
Dia kata bila bertembung benda baik dengan benda tak baik, benda yang rosak dengan benda yang bermanfaat, haruslah diadakan perbandingan antara kedua-duanya. Serupalah dalam parti politik. Dalam parti politik pun tuan-tuan kena tengok mana hak baik, mana hak buruk. Kena buat. Semua benda ni kena buat. Apa benda pun kena fikir betul-betul. Nak pangkah mana pun fikir elok-elok. Jangan ambil buah dadu. Ini pangkah pun tak fikir apa, buh kura-kura pun menang. Lah kita tengok. Nak berkawan tu pun kita kena fikir. Nak berkawan. Kita sekarang ada geng kita kan. Parti-parti pun ada geng juga. Nak pilih geng tu pun sebenarnya kita kena pilih. Bukan boleh main geng mentang-mentang dia sokong kita terus baik dengan dia. Tak. Islam suruh kaji antara dia dengan yang ni mana yang paling baik. Jangan terus kata yang ni tolak tepi tak payah dah, ambil yang ni sudah. Sabar. Suruh kaji elok-elok. Serupalah bila dua orang main minang kita. Kena tengok main minang kita. Dua laki-laki main minang, satu perempuan. Jangan tengok lawa dia saja. Jangan tengok misai dia saja. Ya Allah, misai. Kita nampak mulut. Ya Allah. Macam Tom Selleck. Selek. So dia selek hang besok. Jadi kita kena kaji elok-elok. Jangan terpengaruh dengan misai. Jangan terpengaruh dengan sesuatu benda. Luaran ni tuan-tuan. Buat boleh buat-buat. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan jubah saya. Oh, ustaz tu pakai jubah tu baik. Tak di Mesir ni orang Kristian pun pakai jubah tuan-tuan. Kita tengok orang jubah ni orang Islam pakai saja kan. Tuan-tuan pergi Mesir tengok. Tak kenal mana dia Islam, mana Kristian. Nama hang apa? Umar. Bin apa? Syarif. Jomlah sembahyang. Oh, saya Kristian. Lah, nama Islam. Cakap Arab pakai jubah tapi Kristian. Itu hati-hati. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita ni bila tengok jubah ni kira kemas. Padahal Yahudi mabuk pakai jubah tuan-tuan. Dia boleh dibuat. Benda ni boleh dibuat. Sebab tu Islam suruh menilai keseluruhan dia. Sebab pakaian boleh dibuat. Perawakan boleh dibuat. Jadi kita kena kaji mengikut persesuaian agama. Tengah akhlaknya, tentang agamanya, tentang pelaksanaan agama dia. Kena jaga betul-betul. Tadi saya baca khutbah berkenaan dengan Halfest 12 Oktober sampai 17-19 Oktober. Kena baca, dah ikut tag kena baca. Ya, sekarang berlangsung di PWTC satu pameran Halfest diusahakan oleh 600 usahawan. Oh, hebat ni. Wajib mencari benda yang halal, betul? Kita mencari benda yang halal untuk jaga, untuk masuk dalam perut. Ayak yang halal. Ada orang tanya kat saya, Ustaz tahu ada ayak mineral tu? Ya. Jadi Ustaz, ayak mineral tu depa habang lah. Dia bawah bukit. Atas bukit tu jirat Cina. Bawah tu kilang ayak mineral. Jadi depa duk tapih macam mana Ustaz? Jadi tapih ayak mayat ke apa Ustaz? Saya kata saya tak tahu. Cuba cium tengok. Bau apa? Bau ayak-ayak lah. Dok apa saya ayak mayat tu jirat Cina atas bukit. Depa kilang di bawah. Jadi mungkin mayat tu ayak turun ke bawah semua. Saya tak tahu. Kalau hang bawah pergi cari hak alai, gau pun semuanya ada. Senang. Yang duk cari yang haram tu pasal apa? Yang duk cari mutasyabihat tu pasal apa? Serupalah kita dengan ikan. Ustaz nak tanya Ustaz, temenu rebus ni ada Ustaz kata besar 4 jari. Tapi tu nak tanya tu 4 jari kita ke 4 jari Arab ni macam mana Ustaz? Hang duk berfikir tentang temenu rebus besar mana hak mana. Hang pi cari yang halal lah. Pi buat sendiri, pi siang ikan tu siap-siap, pi basuh elok-elok, pi rebus dia. Apa masalah dia? Daripada kita belum beranak sampai kita dah memberanakkan orang. Tak habis-habis temenu rebus. Apa kita ni tuan-tuan? Cuma kita fikirlah satu-satu benda tu. Jangan kita duk kaji. Padahal benda tu ada jalan penyelesaian. Ada jawapan dia. Tu tak habis-habis. Saya rasa saya belum beranak lagi orang nak bincang temenu rebus. Sampai saya nak bercucu dah. Ni tanya Ustaz dia besar mana Ustaz? Astagfirullahalazim. Jangan tuan-tuan pergi ke Mesir. Saya bawa ikan bilis kecil-kecil. Budak-budak kirim, mak pak kirim. Bawa. Bila kita bagi ke anak-anak mereka, anak-anak mereka kata Ustaz, orang Arab marah kami. Marah pasal apa? Makan ikan bilis. Awak. Dia kata zalim. Pasal apa zalim? Ikan tak ada besar makan lah. La ilaha illallah.
Ni pun tu Arab juga. Hampa tak nak jumpa. Bila hampa tak nak jumpa, janganlah kata haram. Serupa kita lah, tak pernah tengok bewak tak. Biawak tak. Kita tak pernah tengok. Tiba-tiba kita tengok orang Arab makan tak. Haram apa ni bewak pemakan. Sabarlah, benda hak kita tak jumpa dan kita tak buat. Jangan cepat-cepat kita kata haram. Serupalah orang Arab tengok kita makan belut. Lah, ulak lepas makan. Sabar dulu, tu bukan ulak, tu belut. Jadi kaedah tu kena berhati-hati, jaga-jaga. Jangan cepat sangat membuat apa-apa rumusan. Kaji elok-elok. Bila berlaku sesuatu benda, kaji elok-elok. Apa benda pun yang berlaku. Tuan-tuan nak beli kereta, kaji elok-elok. Apa dia? Nak beli insurans, kaji elok-elok. Insurans apa? Apa benda pun nak buat, dia suruh kita mengkaji. Nak mengkaji tu macam mana? Fas'alu ahla zikr. Tanya orang yang tahu. Jika kamu tidak mengetahui, suruh kaji. Yang keduanya, datanglah yang kita baca dalam hadis. Ya, saya dah siapkan satu buku. Ya, dah siapkan satu buku, nanti tuan-tuan tengoklah di pasaran. Ya, tajuk dia bergembiralah wahai wanita. Saya sebutkan di situ ciri-ciri wanita. Yang jalan kaki renjat, duk jalan dengan tumit, apa perangai dia? Yang jalan dengan hujung kaki duk jengkek, tu apa tanda dia? Yang kaki duk capang lagu ni apa tanda dia? Ada perangai. Dalam kitab-kitab lama dia sebut. Bergembira lah. Kita tengok kaji habis. Bukan boleh kita buat sesuatu sewenang-wenangnya. Ukuran keutamaan berada pada yang terbanyak, membawa kepada kesan. Sebab yang terbanyak meliputi keseluruhan bahagian. Saya katakan tadi, bila tuan-tuan nak membuat sesuatu keputusan, tengok dua benda. Antara A dengan B, mana yang baik? Mana yang lebih baik kepada agama? Jangan mana yang lebih baik kepada kita. Mana yang lebih baik pada kita tu nafsu. Tu nafsu. Mu ambil yang nu tiap-tiap hari duk tolong mak. Yang tiap-tiap hari dia memanglah mak ngakulah dia tu tak semayang. Tapi dia duk tolong mak angkat pisang, kandar pisang di kedai. Tapi dia tak semayang mak. Tak apa, janji dia angkat pisang. Maknanya penilaian dia ialah pada nafsu. Kita nak menilai sesuatu benda, jangan nilai pada nafsu, nilai pada agama, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Sebab tu Allah sebut pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan mengikut hawa nafsu. Kalau kita mengikut hawa nafsu, kita akan mengikut dendam kita. Benci kita pada dia menjadikan kita tak mau kawan dengan dia. Dendam kita pada dia menjadikan kita menyampah pada dia. Itu nama dia nafsu. Nak menilai seseorang, letakkan nafsu ke bawah, letakkan wahyu di atas. Antara A dengan B, manakah yang Islam? Nombor satu. Antara A dengan B, manakah yang seakidah dengan kita? Antara A dengan B, mana yang solat? Mana yang sembah Allah? Yang tu yang dinilai dulu. Jangan benda yang agama ni kita pejam mata tak nampak, tutup mata, tukup telinga aku tak mendengar, aku nak ambil yang tu. Tapi yang tu tak semayang, mampu happy kan? Janji dia faham dengan kita. Tapi yang tu sebelah tak kuang, biar api lah. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Pasal apa? Pasal terlalu banyak yang tak sama kita dengan dia. Makan kita tak sama, dia arak, kita air sirap. Dia babi, kita ayam. Banyak tak sama. Kita basuh berak, mereka lap. Adakah itu yang diambil melebihi daripada orang yang seagama dengan kita? Yang ini kena kaji balik. Kaji balik tuan-tuan. Adakah itu diluluskan dalam agama? Fiqih Aulawiyah ini mengajar kepada kita dalam nak menilai sesuatu, nilailah mengikut agama. Tapi ustaz, mereka tolak ni ustaz. Boleh betul lagi. Jelaskan elok pada mereka. Jelaskan elok pada mereka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Tahrim. Balik buka surah At-Tahrim. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala suruh kita jihad sungguh-sungguh pada dua golongan. Munafik dan kufar. Dua benda ni. Jaga-jaga tuan-tuan. Benda ni. Supaya kita tak tersilap langkah di dalam pemilihan kita. Baik. Dengan demikian, jika mafsadat lebih besar daripada manfaat, jika kerosakan lebih besar daripada kebaikan, dan maslahah yang muncul pula secara bersamaan
maka wajib dicegah kerana banyaknya kerosakan yang ditimbulkannya itu. Maka kalau dilihat daripada itu kerosakannya lebih banyak, maka tolaklah dia. Janganlah ambil dia. Pasal apa? Kerosakannya makin banyak. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Quran tentang persoalan khamar, persoalan judi, ketika Allah menjawab para penanya berkenaan kedua-dua persoalan tersebut. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah wahai Muhammad, pada kedua-duanya itu terdapat dosa yang besar, tetapi ada juga beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa kedua-duanya adalah lebih besar daripada manfaat. Mereka bertanya pada Nabi Muhammad tentang arak dan judi. Boleh tak boleh kami ni ambil arak dan judi wahai Rasulullah? Turun ayat ni. Kata Allah, kedua-duanya ada kerosakan yang besar. Arak dan judi ada kerosakan yang besar. Cuba tuan-tuan tengok arak, kakak boleh bunuh adik. 3 beranak duk minum arak di rumah. Adik dengan suami dia, dengan kak dia. Mabuk, kak pergi bunuh adik. Laki tidur mabuk tak sedar, besok sedar-sedar isteri dia mati lah. Jadi tak sedar tuan-tuan. Arak ni punya buruknya tuan-tuan. Sumpahlah kita tengok yang kita baca berita semalam. Dia menega nasi lemak, nasi ayam pak tau. Tengah duk rebus ayam tu, kereta main rempuh dia. Berselerak lari pelanggan duk makan. Dia tak ada nak lari pasal tengah duk rebus. Ayam hak dia duk rebus ni main timpa seluruh badan dia. Boleh tangkap orang yang duk langgar kereta kedai kopi dia. Rupa-rupanya mabuk. Mabuk. Tu satu hal. Nu hak naik kereta pula, orang nak pi ke Perlis, duk belah kiri, dia pi duk belah kanan. Tak uhara dia. Orang nak pi belah Perlis, pi belah kiri, dia pi langgar lawan arus. Mati orang asli 3 orang naik motor. Depa nak lari pi ke mana? Dia mabuk. Hak motor ni dia pun juga. Dia ada mabuk doh sama-sama ho. Lala tak jadi holik. Doh mati 3 orang. Ini dia yang dikatakan arak. Memanglah arak ni ada manfaat. Arak ni manfaatnya apa? Kita boleh mendapatkan cukai yang banyak daripada. Memanglah dapat cukai. Tapi kerosakan daripada cukai tu.